Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi waktu ini bersama saya Irfan Faruqi, dan sebelum kita meneruskan kepada kupasan dan berita utama untuk pada petang ini, kita juga maklumkan kepada semua para penonton bahawa baru sahaja sebentar tadi sidang media oleh Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida yang memberikan kenyataan berkenaan dengan situasi semasa tsunami yang melanda Jepun ketika ini, dan kita juga boleh bawakan kepada anda visual langsung daripada Jepun yang menunjukkan situasi semasa dan amaran-amaran yang dikeluarkan ke atas bandar-bandar utama dan keadaan semasa yang melanda Jepun ketika ini, dan kita akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa, dan itu merupakan situasi bencana yang melanda Jepun. Dalam masa yang sama, pihak Malaysia juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa tsunami tersebut tidak akan memberikan kesan kepada negara ini, tetapi ini merupakan insiden yang sedikit mencabar memandangkan Jepun baru sahaja menghentikan sekatan terhadap operasi loji janakuasa nuklear di seluruh negara, khususnya diuruskan oleh TEPCO, dan juga selepas daripada beberapa insiden yang dikaitkan dengan loji nuklear Fukushima yang baru sahaja dibenarkan untuk operasi pembersihan sisa-sisa nuklear. Dan adakah tsunami ini akan memberikan kesan yang sama dan impak yang sama bukan sahaja kepada ekologi tetapi juga kepada penduduk di Jepun dan khususnya rakyat di sana. Kita sedang mendapatkan beberapa respons daripada rakyat Malaysia yang berada di Jepun, tapi perkembangan itu kita akan bawakan dalam Bulletin Awani yang berikutnya. Dan untuk waktu ini, kita berikan tumpuan kepada perutusan khas Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang menegaskan bahawa agenda untuk memperbaiki tata kelola akan diteruskan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Justru, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, tumpuan utama negara pada tahun baru ini adalah untuk mengalih pandangan kepada isu pertumbuhan ekonomi dan pelaburan. Menurutnya, keyakinan negara-negara luar hasil lawatan beliau berjaya menghasilkan pelaburan asing kepada Malaysia kira-kira 350 bilion ringgit. Penumpuan kita sekarang adalah ke arah mengalih pandangan kepada isu pertumbuhan ekonomi, pelaburan. Dan sebab itu, secara keseluruhannya, pelaburan hasil daripada lawatan kita, penemuan kita, keyakinan bersistem politik dan dasar yang jelas, ekonomi madani, transisi tenaga ataupun peralihan tenaga, transformasi digital, pelan perindustrian, beberapa kerangka dalam belanjawan negara. Ini semua telah menyebabkan keyakinan bertambah dan secara menyeluruh mencecah hampir 350 bilion ringgit. Beliau menegaskan untuk memastikan pelaksanaan jauh lebih berkesan, kaedah sedia ada perlu diperbaiki. Justru katanya dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mampu bersaing, kadar kecepatan, kepesatan dan kelulusan melibatkan semua jabatan perlu dikerah seolah-olah negara berdepan dengan isu keselamatan dan darurat. Untuk merungkai lebih lanjut berkenaan dengan perutusan Perdana Menteri bagi tahun 2024, kita bersama-sama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjaya Bardai, pakar ekonomi di waktu ini. Terima kasih Prof bersama kami di petang ini. Prof, kita nak bangkitkan dahulu kenyataan Perdana Menteri yang menyatakan bahawa untuk tahun 2024, agenda ekonomi itu harus digerakkan seolah-olah kita berada dalam keadaan darurat. Pada pandangan Prof, mendengarkan kenyataan itu, apa respons awak Prof? Okey, terima kasih Cik Irfan. Saya rasa kenyataan itu adalah kenyataan yang tepat, very timely, sebab kita telah menunggu 1 tahun, kita menunggu dan mendengar banyak perancangan-perancangan the big plan, tapi belum ada yang ternyata, dan tahun 2024 mestilah menjadi tahun perlaksanaan supaya kita sebagai isi rumah rakyat nampak jelas bahawa kerajaan Madani ini memang bergerak ke hadapan. Dan sebelum kita pergi satu persatu tentang beberapa tindakan dan juga pelaksanaan soal pembangunan ekonomi dalam negara, Prof, kita dapatkan juga berkenaan dengan pandangan secara umumnya ekonomi dunia dan impaknya kepada Malaysia. Untuk tahun 2024, adakah ini merupakan tahun yang akan kita menyaksikan kita menuai lebih banyak keuntungan ekonomi, ataupun situasinya masih lagi mencabar meskipun sudah setahun, 2 tahun kita melepasi pandemik COVID-19? Okey, sebenarnya kita telah mengalami kegawatan ekonomi pada tahun 2020 selama dekat 18 bulan.
dan kita keluar daripada kegawatan ekonomi dengan cemerlang, dan kita sekarang ni di dalam trajektori meningkat. Jadi ekonomi kita akan meningkat untuk tempoh 5 tahun akan datang sehingga kira-kira tahun 26. Jadi kita boleh mengharapkan arah pasar pusingan ekonomi itu dapat menolong kita. Tapi di masa yang sama kita menghadapi cabaran kerana kita akan melihat tahun 2024 adalah tahun di mana negara barat, negara maju masih terus menghadapi kegawatan ekonomi, kadar inflasi meningkat, permintaan dalam negara mereka menurun, dan ini akan memberi kesan kepada kita dalam beberapa aspek. Dari aspek ekspor, kita akan melihat bahawa ekspor Malaysia akan masih menurun kerana kita banyak mengekspor misalnya semiconductor untuk memenuhi permintaan negara-negara barat. Itu satu aspek yang kita perlu ambil kira. Kedua, kita akan mengalami kenaikan inflasi yang dipanggil inflasi import, disebabkan kita masih mengimport barang-barang makanan dan kita mengimport banyak barang-barang. Ya, jadi kita akan mungkin menjangkakan harga barang akan meningkat dalam negara. Sebagai sebuah negara yang terbuka, kita memang sudah mengambil kira perkara ini, tetapi kita perlu mengawal dalaman. Dan bagaimana mengawal dalaman ialah untuk mempergiatkan ekonomi dalaman supaya dia dapat meningkatkan permintaan untuk memacu jalan dalam negara kasar, untuk meningkatkan pendapatan isi rumah bagi meningkatkan kesejahteraan isi rumah keseluruhannya. Ya, oleh yang demikian Prof, sedangkan kita masih lagi bergantung kepada makanan yang diimport daripada pelbagai negara. Untuk tahun 2024, sekiranya kita ingin memastikan bahawa ekonomi kita berada dalam keadaan yang lebih stabil dan lebih meyakinkan tanpa terlalu terkesan dengan apa yang berlaku dengan negara-negara sumber, adakah pertanian itu seharusnya dijadikan tumpuan untuk 2024? Ketika ini kita ada inisiatif industri tani oleh Menteri Ekonomi, Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Keselamatan Makanan dan Keterjaminan Makanan di bawah Datuk Seri Mohamed Sabu memberikan tumpuan kepada sawah-sawah padi yang menggunakan teknologi baharu iaitu padi 5 musim. Itu antara usaha yang dilakukan. Berdasarkan kepada apa yang sudah pun berlaku ketika ini, bagaimana pandangan Prof? Saya merasakan bahawa keselamatan makanan perlu menjadi sebuah industri. Dia bukan sahaja satu strategi untuk memastikan semua orang ada makanan, tapi dia perlu ambil sebagai satu industri baru dalam negara, di mana kita akan melihat beberapa sektor dalam industri ini. Beras adalah satu yang sangat penting. Kita perlu meningkatkan pengeluaran beras, bawa masuk teknologi baru, bawa masuk keperluan baru. Kita perlu sekurang-kurangnya meningkatkan pengeluaran 38% lagi untuk mencapai keluaran yang cukup untuk memenuhi keperluan tempatan. Kita perlu melihat industri ayam. Bagaimana kita tidak boleh bergantung lagi kepada kartel dan pengeluar ayam yang besar-besaran. Kita perlu pergi kepada petani, pekebun kecil untuk menternak ayam secara sistem. Kita boleh menggunakan sistem social enterprise bagi mempunyai syarikat yang mengeluarkan benih ayam dan mengeluarkan makanan ternakan ayam dan membekal kepada isi rumah dan petani-petani di kampung. Ini boleh bukan saja menjamin keselamatan ataupun keperluan bekalan, tetapi mewujudkan peluang perniagaan baru. Begitu juga sayur-sayuran, buah-buahan, ini perlu dijadikan satu industri. Kalau kita terlebih, bagus, kita boleh jual. Prof, pada awal pentadbiran kerajaan perpaduan diberikan tumpuan kepada memecahkan monopoli. Kemudian di hujung tahun pertama kerajaan perpaduan diberikan juga tumpuan kepada memecahkan kartel. So dua ini Prof, berkenaan dengan monopoli dan juga kartel, sekiranya ia mampu dipecahkan lebih banyak untuk tahun 2024, adakah itu akan membantu indikator ekonomi kita supaya lebih positif? Ya, pastinya itu perlu menjadi tumpuan di tahun 2024. Kita nak melihat bahawa
perkembangan industri makanan ini satu industri yang baru, yang berdaya maju, yang boleh menggantikan industri pertanian kita yang selama ini bergantung kepada komoditi. Jadi walaupun kita mengeluar banyak kelapa sawit, tetapi dia bukan dianggap sebagai makanan, dia dianggap sebagai komoditi, menjadikan kita masih terlalu bergantung kepada pasaran negara maju dan harganya ditekan, kualitinya dan banyak lagi aspek yang menyebabkan dalam keadaan sekarang misalnya di Eropah, mereka nak boykot kita punya kelapa sawit misalnya. Jadi kita perlu menjana satu industri baru yang berdaya maju memanfaatkan strategi keselamatan makanan ini. Tetapi pada hemat Prof, strategi untuk membangunkan industri baru itu bukan lagi menggunakan acuan harus ditubuhkan satu syarikat besar yang mengawal banyak syarikat kecil. Sebaliknya ialah mengumpulkan acuan secara perusahaan sosial digerakkan oleh rakyat secara kecil-kecilan, kemudian volume yang tinggi itu yang memberikan keuntungan. Betul ya Prof? Ya betul. Mana yang pentingnya produktiviti. Kalau produktivitinya meningkat dan dia menjadi berdaya maju, semua petani-petani kumpulan belia akan balik ke desa, ke kampung untuk mengusahakan pertanian kerana itu satu industri baru, industri yang berteknologi tinggi yang berdaya maju. Mana jauh lebih baik daripada industri semikonduktor misalnya yang kita sudah bergantung terlampau lama. Ya, dan untuk waktu ini bagi makluman para penonton, kita paparkan di sini merupakan siaran langsung daripada NHK berkenaan situasi semasa di Jepun yang mana kita akan bawakan sekiranya sebarang visual dan juga sebarang kejadian yang berlaku di Jepun susulan daripada gempa bumi dan tsunami yang melanda negara tersebut, sementara kita dalam masa yang sama mengupas berkenaan dengan situasi ekonomi negara untuk tahun 2024. Laporan pasti menyusul dari semasa ke semasa, tapi untuk waktu ini baru saja selesai daripada kenyataan oleh Perdana Menteri Jepun dan kita akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Dan kembali bersama dengan Prof. Emeritus Dr. Barajoy, saya nak bangkitkan juga berkenaan dengan bukan sahaja soal struktur ekonomi, tetapi itu merupakan antara perkara yang dibangkitkan oleh Menteri Ekonomi juga. YP Rafizi Ramli menyatakan bahawa tahun pertama Kerajaan Perpaduan diberikan tumpuan untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Oleh itu adanya kertas putih berkenaan dengan gaji progresif. Tahun yang kedua ini, masuk tahun 2024, ditumpukan kepada untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Dan pada hari ini pun ada operasi oleh Jabatan Imigresen Malaysia yang menggempur port warga asing di Brickfields, Kuala Lumpur yang kita bawa laporannya selepas ini. Tapi melihat kepada soal kebergantungan kepada pekerja asing, bagaimana Prof melihat itu merupakan antara perkara yang boleh menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dari sudut ekonomi? Sebenarnya isu kita jauh lebih dalam daripada kebergantungan kepada tenaga asing sebagai pekerja di sektor industri besar. Kerana sektor industri besar dia menggaji kumpulan tenaga asing dan membayar upah yang dianggap minimum kepada mereka, menjadikan perniagaan mereka berdaya maju. Dan saya rasa itu boleh diteruskan. Tapi masalah kita ialah dengan 3.5 juta sehingga 6 juta kumpulan kumpulan orang warga asing yang dianggap sebagai pendatang asing. Pendatang asing yang tidak berdaftar, yang mungkin setelah habis tempoh kontrak pekerjaannya tetapi tidak mau balik ke negara mereka dan mereka perlu mencari sumber hidup dan mereka memulakan sekarang ini satu budaya baru yang dipanggil budaya mikro Alibaba, di mana mereka memujuk pemegang-pemegang lesen, pemilik kedai, pemilik gerai di pasar untuk menyewakan kepada mereka gerai-gerai mereka dengan satu kadar sewa yang menarik, menyebabkan kebanyakan peniaga-peniaga ini tertarik. Dan kini kita pergi ke pasar borong, kita ke pasar, kita pergi ke pusat beli belah, kita pergi ke kedai-kedai runcit, kebanyakannya sudah diuruskan oleh kumpulan warga asing
daripada Myanmar, daripada Bangladesh. Dan kita tahu mereka sebenarnya tidak ada hak untuk menguruskan kedai-kedai ini kerana mereka tidak merupakan bukan warga yang sah mendapat permit untuk tinggal di Malaysia. Ini perlu diatasi. Kalau ini boleh diatasi, kita akan kembali kepada situasi yang lebih selesa di mana warga kita yang berniaga sebagai peniaga makro boleh berniaga semula. Kini mereka tidak boleh berniaga kerana pertandingan yang sangat sengit menghadapi kumpulan warga asing ini. Ya, Prof, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Kita nak masih lagi menyentuh berkenaan dengan apa yang Prof nyatakan berkenaan dengan mikro Alibaba. Bagaimanakah besarnya saiz ekonomi mikro Alibaba kalau boleh kita kategorikan sebagai ekonomi gelap? Jawapannya itu kita akan bawakan selepas ini. Kita berehat seketika. Baik, kembali di waktu ini untuk pantauan kita reformasi masih lagi menumpukan kepada perutusan khas oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri untuk tahun 2024 yang menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi pada tahun ini harus dilaksanakan dan dipercepatkan seolah-olah kita berada dalam keadaan darurat. Dan untuk itu kita bersama-sama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjaya Bardai, pakar ekonomi. Dan Prof, kita ingin menyentuh lebih lanjut berkenaan dengan mikro Alibaba ini kerana pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan pada Mac tahun ini menyatakan bahawa bukan sahaja isu lambakan pekerja asing tetapi juga isu ketirisan dan pengaliran wang tunai Malaysia ke luar negara yang berjumlah 34 bilion ringgit setahun. Jadi boleh Prof gambarkan kepada kita sekiranya masalah ini selesai, berapa banyakkah keuntungan yang akan diterima oleh rakyat Malaysia sekiranya rakyat Malaysia sanggup untuk mengambil alih kerja-kerja yang dianggap lekeh sebelum ini, jaga kedai runcit, buat kerja-kerja berat dan juga kerja-kerja yang keras ini, Prof? Okay. Sebenarnya angka yang Datuk sebut tadi agak angka terdahulu dan kita mendapat statistik terkini daripada YB Rafizi biasanya bahawa aliran keluar wang ini adalah 12 bilion setiap bulan. Jadi lebih kurang 60 bilion. Dan ini merupakan bukan sahaja pekerja asing yang setiap bulan menghantar wang dia kembali ke negara mereka, tetapi merupakan peniaga-peniaga ilegal ataupun tidak sah yang melakukan perniagaan di Malaysia dan mereka merupakan warga asing. Jadi setiap bulan juga mereka menghantar wang balik ke negara mereka. Jadi 60 bilion yang kita hantar setiap tahun dan ini menjejaskan kadar pertukaran wang kita sebenarnya. Dan kalau kita boleh lakukan kegiatan yang cukup bersistematik membawa menghantar mereka pulang, saya rasa kita dapat menjimatkan sekurang-kurangnya angka 30 bilion tadi yang kini dijana oleh pendatang asing yang menjadi pemilik kedai perniagaan mikro Alibaba. Dan sebenarnya apa yang berlaku ialah disebabkan kegawatan ekonomi, banyak peniaga-peniaga mikro yang memiliki kedai-kedai gerai-gerai sudah merasakan perniagaan mereka tidak berdaya maju dan pertandingan sengit daripada warga asing ini menyebabkan perniagaan mereka tidak boleh bergerak lagi. Jadi mereka terpaksa menyerahkan perniagaan itu kepada warga asing ini untuk meneruskan perniagaan dengan mendapat satu kadar sewaan yang minima. Mungkin 2-3 ribu sebulan cukup untuk mereka menyara hidup, tapi itu hanyalah penyelesaian jangka pendek. Dalam penyelesaian jangka panjang mereka perlu kembali kepada perniagaan kerana itulah satu-satunya sumber ekonomi mereka untuk hidup. Jadi kita perlu menyelesaikan masalah mikro Alibaba ini dan kita perlu memupuk kembali peniaga-peniaga mikro yang dikatakan hampir 40% mana terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti mikro Alibaba ini. Dari persoalannya, Prof, adakah rakyat Malaysia
bersedia ataupun sanggup untuk kembali bersaing dalam pasaran meskipun sengit. Walaupun angka globalnya meletakkan Malaysia sebagai negara ke-27 paling berdaya saing di dunia, tapi dari sudut mikro, perniagaan kecil dan sederhana, adakah mempunyai sentimen yang sama ataupun akhirnya akan berlaku perkara yang sama? Rakyat kita tidak mahu berniaga, tidak mahu bersaing dan melepaskannya kepada orang lain, Prof. Sebab pada masa ini peniaga-peniaga yang daripada warga asing ini mempunyai kelebihan. Cost overhead mereka sangat rendah dan mereka tidak ada risiko yang besar kerana kepada mereka risiko yang besar ialah mereka akan ditangkap dan dihantar pulang. Tapi apabila mereka tiada lagi di pasaran, pertandingan akan menjadi lebih level playing field, di mana mereka tidak mempunyai pesaing-pesaing yang mana terlalu hebat macam peniaga asing ni. Peniaga asing ni bukanlah peniaga yang hebat, cuma mereka mempunyai kelebihan sebab kos mereka rendah dan risiko mereka rendah berbanding dengan peniaga kita. Jadi apabila mereka sudah keluar daripada pasaran kita akan menjadi lebih sihat dan peniaga kita insya-Allah boleh lebih berdaya maju. Ya, Prof, sebelum kita berakhir, saya juga nak beralih kepada satu lagi isu apabila melihat kepada perkembangan ekonomi global. China berdepan dengan deflasi dan Malaysia pada Disember sekurang-kurangnya dimaklumkan bahawa kadar inflasi kita juga ada di kalangan subsektor itu mencatatkan angka negatif. Adakah itu angka yang membimbangkan apabila kita masuk tahun 2024? Ya, kita di tahun 2024 akan mengharapkan dua sektor penting yang akan menjana pertumbuhan. Satu ialah sektor pelancongan. Kita telah kembali kepada angka 28 juta, angka sebelum kegawatan jumlah pelancong yang kita terima pada tahun ini, pada tahun lepas, 2023, dan pada tahun ini dijangkakan kita boleh mencapai sehingga mungkin 35 juta. Dan ini akan menjadi satu sumber penting. Sumber yang kedua ialah sektor pembangunan ataupun construction. Kita akan ada beberapa projek mega seperti tambatan banjir yang hampir dikatakan 15 bilion. Kemudian beberapa projek pembangunan baru yang akan memerlukan pekerja-pekerja baru dan sebagainya. Dan ini akan menjana satu kadar pertumbuhan baru. Jadi, tapi kita akan melihat bahawa ada beberapa sektor yang akan menghadapi masalah, ini termasuk sektor galian, misalnya sektor perkilangan, khususnya pengeluaran barang-barang elektronik. Jadi beberapa sektor ini akan menjadi cabaran, tetapi sektor tempatan dalaman untuk memenuhi keperluan pasaran tempatan akan menjadi asas memacu ekonomi kita selain daripada sektor berkait dengan pelancongan. Dan Prof, sebelum kita berakhir, esok akan dilancarkan pengkalan data utama padu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana Prof melihat dengan padu ini kita boleh membantu sektor perniagaan kecil agar mereka dapat bantuan yang sewajarnya atau subsidi yang sewajarnya, dan bagaimana ia boleh dimanfaatkan untuk terus memacu pertumbuhan di kalangan peniaga-peniaga kecil supaya kita boleh meraih manfaat yang maksimum untuk tahun 2024. Setiap warga isi rumah perlu memanfaatkan sistem padu ini. Mulai bulan Januari ini kita akan ada peluang untuk mengemaskinikan maklumat peribadi kita berkait dengan pendapatan, perbelanjaan, kekayaan dan sebagainya di dalam sistem padu. Ini membolehkan data yang dikumpul itu dipanggil sebagai big data yang akan digunakan untuk menganalisa potensi dan prospek ekonomi kita dari segi permintaan berkesan, dari segi keperluan pelaburan dan sebagainya. Dan berasas pada ini kita akan melakukan banyak simulasi untuk menentukan apa kemungkinan kesan, apa yang perlu diwujudkan untuk mencapai kesan yang diharapkan dan sebagainya. Jadi ini insya-Allah akan membantu kerajaan, ini akan menjadi satu katalis yang penting kepada kerajaan untuk merancang lebih tepat apa yang nak dilakukan
Tetapi kita tidak mau lagi siri perancangan-perancangan, kalau boleh ini perlu dilakukan sambil melaksanakan projek-projek ekonomi yang berdaya maju untuk perniagaan mikro, perniagaan kecil dan perniagaan besar di Malaysia. Baik, terima kasih Profesor Emeritus Dr. Barajoy Bardai, pakar ekonomi, berkongsi pandangan berkenaan dengan apakah yang diberikan tumpuan untuk 2024. Pastinya tahun tindakan, bukan lagi rancangan semata-mata. Terima kasih Prof. Dan itu sahaja kupasan untuk pantau agenda reformasi di waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.